Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Jana Kamar Zaman dalam Buletin Pahang, Khamis 29 September 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Amutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj mahukan agar warisan seni tradisional dipelihara dan dipertahankan agar ia tidak menjadi cacatan dalam buku sejarah sahaja. Baginda bertitah bahawa rakyat Malaysia, rakan-rakan dari ASEAN dan negara lain harus bersatu bagi memelihara, mempromosi serta meraikan warisan budaya masing-masing. Baginda bertitah demikian ketika berkenan menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 2022 di Hotel Marriott Putrajaya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'i Billah berkenan berangkat untuk merasmikan simposium tersebut. Turut berangkat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin, Duli Yang Maha Mulia Sultanah Kelantan, Sultanah Nur Diana Petra Abdullah, Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan, Tuanku Zara Salim, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis binti almarhum Tengku Abdul Hamid dan Duli Yang Maha Mulia Raja Puan Perak Darul Ridwan, Tunku Suraya binti almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baginda bertitah bahawa perlu terus mencari cara untuk mengekalkan kesenian dan kraf. Cabarannya ialah bagaimana untuk mengekalkan pemelihara budaya, berkongsi kemahiran dan pengetahuan mereka bagi memastikan budaya dan tradisi tidak berhenti atau mati bersama mereka. Baginda juga bertitah selama 2 dekad yang lalu, perjalanan baginda untuk memelihara dan menghidupkan tradisi kebudayaan bermula apabila baginda memberi fokus kepada pembangunan dan penjenamaan semula Tenun Pahang ke Tenun Pahang Diraja di Pulau Keladi di Pekan. Dalam majlis itu juga, baginda turut mengumumkan penubuhan Persatuan Artisan Diraja Malaysia, sebuah persatuan untuk mengiktiraf segelintir tukang mahir untuk mereka meneruskan perjuangan dalam industri kraf negara. Malaysia telah diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 2022 yang berlangsung selama 6 hari bermula 25 hingga 30 September 2022 di Hotel Marriott Putrajaya. Membawa tema Celebrating Textile, A Journey, simposium yang dianjurkan oleh Yayasan Tenun Pahang Diraja ini menghimpunkan lebih kurang 300 penggiat seni tekstil, artisan dan penenun dari negara-negara ASEAN dan rantau lain untuk membincangkan serta berkongsi maklumat mengenai isu berkaitan pemeliharaan dan kelestarian tekstil tenunan asli di rantau ASEAN dan rantau lain. Sebanyak 19 kertas kerja akan dibentangkan oleh 13 buah negara yang terlibat iaitu Brunei, Kemboja, India, Indonesia, Kanada, Laos, Filipina, Myanmar, Belanda, Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Lebih menarik lagi, simposium yang dianjurkan 2 tahun sekali ini turut menampilkan pameran tekstil termasuk koleksi tenun peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta demonstrasi pembuatan kraf seperti tenun Pahang Diraja, songkek, siambitan Sabah, puak kumbu Sarawak, anyaman Mengkuang, ukiran kayu dan lain-lain serta jualan pelbagai kraf. Simposium Tekstil Tradisional ASEAN telah bermula sejak tahun 2005 di mana Indonesia merupakan penganjur pertama dan diteruskan lagi di Filipina pada tahun 2009, Malaysia pada tahun 2011, Vietnam 2013, Thailand 2015, Brunei 2017 dan kali terakhir di Indonesia 2019. Jabatan Penjara Malaysia menjunjung kasih dan menghargai keprihatinan dan sokongan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Amutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj dengan menjadikan penjara penor dan penjara bentung sebagai tempat untuk menghasilkan kain tenun Pahang Diraja.
Pengarah Penjara Negeri Pahang yang berbahagia TKP Datuk Abu Hassan Husin berkata, keprihatinan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong itu telah memberi peluang kepada banduan untuk menjadi tenaga mahir dan profesional dalam menghasilkan kain tenun diraja Pahang yang berkualiti tinggi. Menurutnya, ini dapat dibuktikan apabila penghasilan kain tenung Pahang Diraja ini telah mendapat tempat dalam kalangan penggemar-penggemar fabrik seluruh dunia, terutamanya ketika pameran London Craft Week pada bulan Mei lalu. Alhamdulillah, kita penjara sekarang ni, Jabatan Penjara di peringkat, bukan kata di peringkat Malaysia, bahkan Alhamdulillah di peringkat internasional dengan adanya London Craft Week. Hasil kerja banduan ataupun daripada produk keluaran Jabatan Penjara telah mendapat tempat di hati penggemar-penggemar fabrik, utamanya tenun Pahang Diraja, songket, batik. Kita ada tempat. Kaedah pemasaran, tetapi yang paling kita kata aktif adalah melalui jualan untuk penjara penuh di galeri tenun bandar di Jalan Penjara dan di Galeri Ibu Jabat Penjara Malaysia Kajang. Beliau berkata demikian ketika ditemui UKOM di Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 2022 di Hotel Marriott Putrajaya. Beliau juga berkata dengan tertubuhnya perkampungan Sultan Abdullah nanti, ia akan memberi lebih peluang kepada bekas banduan untuk menghasilkan kain tenung Pahang Diraja dengan lebih aktif lagi dan seterusnya dapat menjualnya di perkampungan itu sendiri. Katanya, bekas banduan yang akan menghuni di perkampungan itu juga akan dipilih dan juga secara sukarela tetapi berdasarkan kemahiran mereka dalam menghasilkan kain tenun diraja Pahang agar kain tenun yang dihasilkan itu benar-benar berkualiti. Menceritakan mengenai sejarah penghasilan tenun Pahang Diraja di penjara, Datuk Abu Hassan berkata, atas idea serta inisiatif daripada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sendiri, tenun Pahang Diraja bermula di penjara Penor pada tahun 2006 dan kemudiannya diperluaskan di penjara Bentong. Sepanjang tempoh tersebut, Jabatan Penjara mengalami satu proses yang cukup besar di mana ia bermula dengan 2 orang penenun dan sehinggalah kini sudah ada 200 orang penenun. Beliau juga berkata banduan-banduan yang dipilih untuk penghasilan tenun ini adalah mereka yang terdiri daripada banduan yang telah melepasi fasa 2 dan berada dalam fasa 3, iaitu fasa kemahiran selain banduan-banduan ini mempunyai minat dalam bidang tenunan dan juga kraft. Keprihatinan Kerajaan Pahang menjaga kebajikan dan pembangunan masyarakat orang asli di seluruh negeri ini amat dihargai, malah menjadi ingatan yang mengharukan. Batin Kampung Jambu dan Sena Encik Salim Jusoh berkata, dia dan seluruh masyarakat di tempatnya menghargai usaha Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang serta seluruh pentadbiran negeri yang tidak pernah meminggirkan orang asli. Batin dari Kampung Sena, Batin Salim bin Jusoh, mewakili masyarakat orang asli. Saya 2 kampung, iaitu Kampung Jambu, Kampung Sena, mewakili di bawah pentadbiran saya lah. Jadi dengan pagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Besar Pahang serta dengan Wakil Rakyat Pakarudin menyumbangkan barang bakul untuk masyarakat orang asli daerah Pekan. Beliau merupakan antara 500 orang penerima ketua isi rumah orang asli di daerah Pekan yang menerima bantuan bakul makanan yang disampaikan oleh Exco Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Turut sama Ahli Dewan Negeri Peramujaya Yang Berhormat Datuk Seri Sheikh Muhammad Pozi Sheikh Ali dan Pegawai Khas Ahli Parlimen Pekan Tuan Haji Muhammad Tahar Ismail. Penyampaian bakul makanan dilakukan di Runcang, Kampung Sawah Batu, Kampung Permatang Siput dan Permatang Keledang. Sementara itu, Datuk Haji Muhammad Fakhruddin berkata usaha ini adalah tanda penghargaan Kerajaan Negeri Pahang terhadap orang asli yang tetap setia dan terus bersama-sama Kerajaan Pahang dalam apa jua keadaan.
Katanya sebanyak 1.6 juta ringgit diperuntukkan untuk program bakul makanan ini melibatkan sebanyak 25,000 ketua isi rumah orang asli di seluruh Pahang. Katanya lagi, infrastruktur dan fasiliti perkampungan orang asli turut diberi perhatian seperti pembinaan jalan baru, bekalan air bersih, elektrik, hal pendidikan anak-anak, malah telekomunikasi dan internet juga menjadi perhatian kerajaan Pahang. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di seluruh Pahang. Assalamualaikum.